Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufrazana binti Yusli akan menerangkan apakah itu maksud pendengaran disposisi. Maksud pendengaran disposisi adalah satu proses perbicaraan untuk menentukan keputusan atau tindakan yang perlu diambil berhubung kanak-kanak yang terlibat dalam sistem keadilan juvenil. Perbicaraan disposisi dapat memberi peluang kepada mahkamah untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil selepas seorang kanak-kanak didapati bersalah atau terbukti telah melakukan pelanggaran undang-undang. Terdapat beberapa tujuan pendengaran disposisi, antaranya perlindungan komuniti, iaitu menentukan tindakan yang memastikan perlindungan komuniti daripada potensi risiko atau bahaya yang mungkin terhasil daripada tingkah laku kanak-kanak. Ini mungkin termasuk penahanan, pengawasan atau sekatan lain. Yang kedua adalah kesaksamaan, memastikan bahawa keputusan pelupusan mencerminkan keadilan dan kesaksamaan dan mengambil kira keadaan dan keperluan peribadi kanak-kanak. Yang ketiga adalah pemulihan dan pembetulan, mewujudkan langkah-langkah yang membolehkan pemulihan dan penyepaduan semula kanak-kanak itu ke dalam masyarakat. Ini mungkin melibatkan pemberian sekatan pendidikan tanpa perlu mengetepikan kanak-kanak itu daripada persekitaran sosial. Yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran, menyediakan sekatan yang memberikan mesej pendidikan dan pembelajaran supaya kanak-kanak dapat memahami akibat tingkah laku mereka dan menggalakkan perubahan positif dalam tingkah laku masa hadapan. Yang kelima adalah mengelakkan aktivisme, mengurangkan risiko penglibatan semula dalam tingkah laku jenayah. Keputusan pelupusan itu diharapkan dapat mengelakkan kanak-kanak terbabit daripada terlibat dalam kegiatan jenayah pada masa hadapan. Cara melaksanakan pendengaran disposisi termasuklah mempertimbangkan maklumat kes, iaitu sebelum memulakan keputusan, pertimbangan semula maklumat yang telah dibentangkan semasa pendengaran disposisi. Ini termasuklah fakta kes, rekod undang-undang dan nasihat daripada pihak yang terlibat. Yang kedua adalah libatkan pihak berkaitan, iaitu libatkan ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Pertimbangan input dalam penglibatan mereka dapat menyokong kanak-kanak selepas meninggalkan sistem keadilan. Yang ketiga adalah memberi peluang untuk pembelaan undang-undang. Pastikan kanak-kanak mempunyai peluang untuk menyatakan pendapatnya dan dinegari semasa proses pelupusan. Ia termasuklah dalam memberi peluang kepada peguam bela kanak-kanak untuk mengemukakan hujah dan pertimbangan. Akhir sekali adalah terangkan sebab-sebab keputusan. Terangkan dengan jelas sebab-sebab di sebalik keputusan pelupusan. Ini dapat membantu kanak-kanak dan pihak berkaitan memahami asas keputusan dan boleh mendorong kanak-kanak untuk berubah. Contoh kes jenayah yang melibatkan pendengaran disposisi, iaitu yang pertama adalah pergaduhan atau penderaan fizikal oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yang terlibat dalam pergaduhan atau penderaan fizikal mungkin menghadapi perbicaraan disposisi. Keputusan mungkin termasuklah program kaunseling, perkhidmatan pemulihan atau tindakan pembetulan lain untuk mencegah kejadian ini menjadi lagi sekali pada masa akan datang. Yang kedua adalah kecurian atau pemerasan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yang terlibat dalam kecurian atau peras ugut mungkin menjalani proses pendengaran disposisi. Keputusan yang akan diambil seperti program pemulihan atau pembelajaran, iaitu langkah-langkah untuk mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh tindakan sedemikian. Terdapat juga beberapa kepentingan berkaitan dengan pendengaran disposisi, iaitu pemulihan kanak-kanak yang bertujuan untuk mereka bentuk tindakan dan program pemulihan yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak. Ia termasuklah dengan membimbing kanak-kanak supaya mereka boleh mengubah tingkah laku negatif dan kembali kepada masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Yang kedua adalah perlindungan komuniti dengan cara mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat memastikan perlindungan komuniti daripada potensi risiko atau bahaya yang mungkin terhasil daripada tingkah laku kanak-kanak. Keputusan pelupusan mungkin termasuklah penyeliaan atau langkah-langkah yang dapat mengurangkan risiko kesalahan semula. Yang ketiga adalah pemulihan mangsa,
iaitu pendengaran pelupusan mungkin termasuklah dalam pertimbangan pembaikan mangsa dengan memastikan bahawa kanak-kanak yang bersalah akan bertanggungjawab ke atas kesalahan ataupun tindakan yang mereka lakukan dan cuba membaiki. Yang keempat ialah pendidikan dan pembelajaran. Keputusan kecenderungan boleh merangkumi elemen pendidikan dan pembelajaran. Ia dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memahami akibat daripada tindakan mereka dan mereka akan belajar daripada kesilapan dan pengalaman.